Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. So cikgu nak sambung soalan percubaan SBP Okey, sebelum tu terima kasih kepada yang telah subscribe channel cikgu, dan yang belum subscribe boleh subscribe dan like lah. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang ke-10. Okey, diberi C 2M negatif 3 negatif 5 dan D 1/2 M tolak 4 3 2. Okey, cari nilai M dan nilai N jika CD 1001. Okey, so dekat sini pelajar kena take note ni adalah matrix identity. Matrix identity. Apa dia matrix identity? A darab dengan B sama dengan identity maksudnya A darab B sama dengan 1001. Okey, pelajar kena take note lah bila jumpa 1001 ni adalah matrix identity. So nak cari A, kita songsangkan B. Nak cari B, kita songsangkan A. Mudah je. Okey, katalah yang ni A, yang ni B. Ni. So sini A, yang ni B. So nak cari A, songsangkan B. Nak cari B, songsangkan A. Okey, kita pergi kita tengok soalan Okey, so kita nak cari D, kita songsangkan C. Okey, cikgu songsangkan C. So C sama dengan 1 per, bila kita songsangkan dia 2 darab negatif 5, 2 darab negatif 5 tolak dengan negatif 3 darab dengan M. So negatif 3 darab dengan M. Okey, bila songsangkan kita terbalikkan dia, negatif 5. So kat sini 2, kat sini kita tukar simbol M ni jadi negatif, dan negatif 3 jadi 3 lah. Ni pelajar dah biasa ni. Sorry tak muat kat sini. Okey, so cikgu settlekan 1 per 2 darab negatif 5 negatif 10. So negatif 10 tolak negatif 3 darab dengan M negatif 3M. So negatif 3M. So dekat sini, so yang ni cikgu salin balik 5 negatif M 3 2. Okey, so kita akan dapat 1 per negatif 10 tolak-tolak jadi tambah lah. So negatif 10 tambah 3M. Okey, so kita dapat negatif 5 negatif M 3 dan 2 Okey, so bila dah dapat kat sini, kita nak cari nilai dekat sini, kita nak cari nilai M dan nilai N nilai N. Okey, so pelajar tengok dekat sini, N ni adalah yang ni. So cikgu buat anak panah ni. N ni pelajar nampak tak kat sini? Okey, so kita dapat N sama dengan negatif 5. Mudah je. Okey, M pelajar nampak tak kat sini? Ni M ni, negatif M ni adalah negatif 4. Ni M ni adalah negatif 4. Okey, juga ambil kat sini terus. So kita akan dapat kat sini negatif M sama dengan negatif 4. Jadi M sama dengan 4 lah. So mudah je. Okey, so dekat sini pelajar akan dapat 1 markah dan dekat sini 1 markah lah. Okey, so settle untuk 10A. Okey, kita pergi kepada 10B. Okey, jumlah harga 3 kilogram mangga. Okey, so dekat sini kita ada mangga. So cikgu buat 3 kilogram mangga dan 2 kilogram rambutan. So cikgu buat rambutan. 2 kilogram rambutan ialah RM24. Okey, maksudnya 3M. So kita jawablah. Okey, 3M. Okey, tambah dengan 2 rambutan, 2R lah, 2R. Okey, sama dengan RM24.
Okey, manakala jumlah harga bagi 5 kilogram mangga, maksudnya 5 mangga dan 4 kilogram rambutan RM44. Nah, mudah sangat-sangat 4R sama dengan RM44. Okey, dengan menggunakan kaedah metrik. So bila kaedah metrik mesti guna kaedah dia lah. Okey, first kali seperti biasa kita tukar bentuk dia dulu. So 3 kita salin balik, 2 5 4. So M dan R rambutan tu sama dengan 24 44. Okey, sebenarnya pelajar bila dapat bentuk macam ni, kita boleh tekan kalkulator dululah. Kita tekan kalkulator siap-siap. Okey, kita tekan kalkulator. Mode equation. So ada 2 pun perlu ubah kat sini. So 2 lah. A1 dia adalah 3, B1 dia adalah 2, C1 dia adalah 24. Okey, A2 dia yang belah bawah lah. So 5, B2 dia adalah 4, C2 dia adalah 44. So pelajar akan dapat X4. X tu yang depan lah, M tu 4, R tu 6. So M 4, R 6. Okey, yang ni kita take note. Okey, ni jawapan dia Okey. So kalau kita tulis jawapan saja memang tak ada markah lah. Okey, first kali tukar bentuk metrik, so 1 markah. Okey, lepas tu M mangga dengan rambutan ni buat sebaris senang 1 per. So yang ni seperti biasalah, kita darab silang. 3 darab 4 12, tolak 2 darab 5 10. Okey, lepas tu kita salin balik. Okey, kita salin balik. So yang ni 4 dengan 3 ni kita terbalikkan lah seperti biasa kaedah metrik. So 2 dan 5 ni kita tukar simbol je lah. Kalau positif jadi negatif. Okey, so 24 40 44. Okey, pelajar akan dapat 1 per 2. Kita salin balik 4 negatif 2 negatif 5 3. So 24 40 44. Okey, jawapan tadi pelajar dapat dah M4R6. So MR. So M4R R6. Sorry. Okey, so last kali pelajar kena highlight lah. M tu adalah 4, R tu adalah 6. Maksudnya kat sini dia minta kita cari harga bagi 1 kilogram mangga. Okey, so sekarang ni dia nak mangga saja. So mangga RM RM4 lah untuk 1 kilo. So settle untuk soalan metrik. Mudah sangat-sangat Okey, kita pergi kepada soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11 ni soalan rangkaian dalam teori graf. Soalan ni pun mudah Okey, nombor 1 pelajar kena tahu. Okey, untuk soalan rangkaian teori graf ni adalah vertex lah, bucu dia. So pelajar kena tahu bucu 1 2 3 4. So kalau dia minta kita highlightkan, kita highlightkan lah PQ. Okey, R dan S. Yang ni pelajar kena tahulah. Kalau dia tanya berapa bilangan bucu, so kita ada 4. Okey, yang kedua bilangan tepi, H dia lah. Okey, bilangan tepi dia ada berapa? So kalau berdasarkan ni tentukan set tepi. Kalau dia tanya set tepi, so kita boleh listkan dalam bentuk set. Okey, sekejap cikgu buat sebab dia banyak kat sini. Okey, so dalam bentuk set lah. Kita ambil yang pertama yang kat atas ni. Okey, PS. So PS ni dia ada berbilang tepi. So dia ada 2 lah. PS ni ada 2. Okey, lepas tu yang ketiga PQ. Okey, yang keempat PR. Okey, yang kelima yang kat sini QS tu.
QS ada 2 5 dan 6. QS ada 2. Okey, lepas tu yang ni yang ke-7. 7 kita ada QR. Okey, yang ke-8 kita ada berbilang tepi lah. Berbilang tepi ni maksudnya bukan berbilang tepi, dia gegelung. So gegelung ni ada 2 lah. RR. Okey, seterusnya kita ada 8, 9, 10. Okey, RS. So kita ada 10, betul 10. Okey, kalau bilangan tepi dia 10, so kita take note macam ni lah. And silap je cikgu ni. So NE dia adalah 10. Okey, seterusnya nak cari bilangan darjah. So bilangan darjah ni kita tahu darjah. So darjah ni dia ada formula dia Formula dia. Okey, D V sama dengan 2 kali E lah. So E ni ada 10. So 2 kali 10 dia akan jadi 20 lah. Bilangan tepi, bilangan darjah dia 20. Okey, selain daripada tu kita boleh confirmkan dia dengan cara manual Okey, so cikgu take note macam ada kesilapan je. So PS, PQ, PR 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 RS. Tadi RS, kejap ada yang double dekat sini. Dekat mana double. So minta maaf pelajar kalau gegelung RR ni kita tulis 1, mana boleh tulis 2 kat sini. Okey, so ni 2 kali 9. So jawapan dia 18 lah. Okey, so kat sini 2 kali 9. So jawapan dia 18. Okey, cikgu nak check manual lah. Okey, cikgu kita kira sama-sama kita kira sama-sama. Okey, first kali. So cikgu besarkan sikit. Okey, so kita kira yang pertama, kita tengok P dululah. Okey, P ni berapa dia punya tepi dia sambungan dia 1, 2, 3, 4. So ada 4 dekat sini bilangan darjah dia. Okey, so S ni 1, 2, 3, 4 dan 5. So 5 lah. Okey, Q ni 1, 2, 3, 4. So Q dia 4. So dekat sini R ni 1, 2, 3. Okey, pergi 1, 4. Patah balik 1, 5. So dekat sini 5. So bila kita tambah semua dia akan dapat 18. Baru betul ni. Okey. So minta maaf pelajar So kalau gegelung kita hanya tulis sekali sajalah RR. Okey, sekali saja Okey, kita sambung soalan seterusnya. Okey, Azizul ialah seorang penghantar surat. Okey, setiap hari dia ditugaskan untuk menghantar surat ke beberapa buah syarikat yang tertentu dengan menggunakan motosikal mengikut jarak minimum. Okey, jarak dalam kilometer dan laluan yang digunakan antara 6 buah syarikat A, B, C, D, E, F. Okey, so dekat sini ditunjukkan dalam jadual. So jarak yang ni menunjukkan jarak Okey, kita tengok soalan dia berdasarkan jadual 11. Lengkapkan rajah pada ruang jawapan dengan melukis graf berpeberat bagi laluan Azizul. So A1 ni dia dah bagi jawapan Okey, berdasarkan jadual 11, lengkapkan rajah pada ruang jawapan dengan melukis graf berpeberat. Okey, lukis graf terarah mewakili laluan sehala dengan jarak yang terpendek. Okey, so sekarang ni dia minta kita lengkapkan So kita take note dekat sini A, B, C, D, E, F. Okey, so cikgu lukis kat sebelah lah. So kita ada 5, kita ada berapa ni, 6 A tadi
take note A, B, C, D, E, F. Okey. Okey, so bila dia dah bagi bucu mudah A ke B, so kita completekan lah, kita lengkapkan dia. So A ke B adalah 3. Okey, lepas tu kita ada A ke C. A ke C kita ada 2. Okey, lepas tu A ke B tadi dah. B ke E ada 2. B ke E 2. So kita potong lah ni. Ni settle A ke C settle. So ni 2 settle. B ke F 5. So B ke F ni kita ada 5. So settle. C kepada D kita ada 5. C kepada D kita ada 5. Okey, C kepada D settle. D kepada E. So D kepada E adalah 1. So dekat sini mana pula mouse ni? D kepada E 1. Okey, D kepada F adalah 2. So jadi B kepada E. So B kepada E adalah 2, settle tadi. Okey, D kepada E. D pada E 1, settle. F kepada E tadi. F kepada E. Okey, so dekat sini kita ada lagi 1. Okey, B kepada F, settle. D kepada F 2, settle. E kepada F, settle. So ni adalah gambar dia lah. Ni adalah gambar dia. Okey, seterusnya lukis graf terarah mewakili laluan sahala dengan jarak terpendek. Okey, bermula daripada syarikat A ke semua syarikat seterusnya, nyatakan jarak terpendek tersebut. Okey, so bila kita nak cari jarak terpendek pelajar kena take note lah. Okey, ada beberapa formula pelajar kena tahu. Okey, nombor 1, pelajar kena tahu dia punya bucu. So kita tahu bucu dia A, B, C, D, E, F. So bucu dia ada 6. So bucu dia 6, formula dia. Yang kedua mesti 6 tolak 1 lah. So kita akan dapat 5. Okey, step yang ketiga kita cari bilangan tepi dia. So bilangan tepi ni yang sambungan dia lah. So kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4, kita ada 5, kita ada 6, 7 dan 8. So semua ni ada sambungan dia. So 8 ditolak dengan 5 yang kita dapat tadi lah. So dapat 3. So 3 ni kita kena buang. Okey, so soalan dia nak lukis satu graf terarah mewakili laluan sahala. Ni take note, laluan sahala dan jarak yang terpendek. Maksudnya laluan sahala ni dia sekali lalu lah. Sekali lalu dan jarak yang terpendek. Okey, kita kena buang yang besar sebab dia nak jarak terpendek jarak yang minimum lah. So yang mana kita nak buang? So kita buang yang besar. Kita buang 3 Okey, 1 kita buang yang ni. 5 kita buang Okey, seterusnya dekat mana lagi kita boleh buang? Sepatutnya kita kena buang yang besar lah. Kita kena buang 5 ni kita dah buang tadi Okey, lagi. So ada lagi yang besar. Okey, ada 5. So kita buang dekat sini juga 5. Okey, nilai yang terbesar. Okey, lagi. Dekat mana kita boleh buang? Okey, yang besar lagi adalah 3 lah. So 3 tak boleh sebab dia lalu daripada A. So yang ni kena buat sedikit pembetulan lah. So dekat sini 5, dekat sini tak boleh nak buang ni 5 ni. 5 ni tak boleh nak buang. So kita nak dia laluan dia sehala. So sehala kita buang 5 yang dekat sebelah ni 1. So cikgu buang 3 ni Okey, yang besar juga So 1 hala. So last sekali kita kena buang 1 lah. Sama ada 1 kat sini atau 1 kat sini. Kalau kita buang 2 dia dah tak jadi sahala
So cikgu buang satu dekat sini. So nampak gambar dia dah jadi sehala. Okey, pelajar take note dekat sini. Ni buang yang besar. Yang besar. Okey, kalau dia nak laluan sehala, kita kena buang yang mana yang sepatutnya. Tak semestinya kita kena buang 5. Kalau cikgu buang 5, cikgu buang 3, dah tak jadi satu laluan lah. Okey, so ni adalah jawapan dia. Mudah sangat-sangat untuk soalan rangkaian dalam teori graf ni. Okey, so settle. Okey, soalan yang ke-12. Okey, masa dah 20 minit. So cikgu bincang sampai soalan yang ke-12 lah. Okey, pelajar 12 menunjukkan graf jarak masa. So jarak masa, pelajar take note dekat sini bila jumpa saja graf jarak masa, so jarak melawan masa. Okey, kecurunan ni menunjukkan laju. Yang ni pelajar kena take note. Okey, maksudnya laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Ataupun dia tak minta laju, dia minta kadar perubahan jarak. Apa sahaja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar. Kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan kita ambil atas jarak. Okey, kalau dia tanya kadar perubahan jarak, yang ni adalah laju lah. Okey, so pelajar dah take note kat sini, senang. Rajah 12 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah bas dan sebuah kereta. Okey, sebuah kereta. Okey, graf OPQR. OPQR mewakili kereta. So, cikgu buat warna lain sedang. Okey, yang biru ni adalah kereta. Ini kereta. Okey. Dan sebuah kereta dari Putrajaya ke Kuala Lumpur. Okey, graf MQN yang straight macam ni. Okey, bas. Ini bas, yang ni kereta. Yang ni bas lah. Okey, daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya juga. Okey, yang ni kereta dari Putrajaya ke Kuala Lumpur. Okey, so soalan dia hitung nilai T. Okey, dia nak nilai T dia nak nilai T, maksudnya sekarang ni pelajar kena tahulah. So dekat sini ni adalah laju. Okey, so macam mana kita nak cari nilai T? Nilai T ni adalah tempat pertemuan antara dua laluan dekat sini So dia bagi jarak tak kat kita? Dia tak bagi. So jarak kat sini 40. Okey, so masa dekat sini ni kilometer per minit. Kilometer per minit, mudah kilometer. Dia sepatutnya kilometer per jam lah. Minit ni kena tukar kepada jam. Okey, lagi apa lagi kita kena tahu? So nyatakan nilai T. Macam mana kita nak cari nilai T? Okey, so kita nak cari nilai T dekat sini nilai T ni. So kita kena tahu T ni adalah tempat pertemuan antara bas dan kereta tu. So kita kena cari kecurunan dekat sini. Okey, so kecurunan dekat sini, so cikgu tengok koordinat kat sini 40 040 040. So kecurunan dekat sini 25 0. So cikgu cari kecurunan untuk bas dululah. Kecurunan bas M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So X1 Y1 X2 Y2. So 0 tolak dengan 0 tolak 40 bahagi dengan 25 tolak 0. So pelajar akan dapat kat sini negatif 40 per dengan 25 lah. Ni kecurunan dekat sini. Okey, sama dengan kecurunan dekat sini lah. Okey, so koordinat dekat sini kat sini kita ada 30
dengan 40 Okey, so kecerunan dekat sini ataupun koordinat kat sini kita ada T20. Okey, so sekarang ni kecerunan ni X1 Y1 lah, senang. X2 Y2. So kecerunan dia Y2 dia 20 tolak Y1 dia 40 per dengan X2 dia T itulah, T tolak dengan 30. So dekat sini pelajar akan dapat negatif 20 bahagi dengan T tolak 30. Yang ni sama dengan dekat sebelah ni So cikgu tulis balik kat sebelah sini. So kita ada negatif 20 sama dengan T tolak 30. Okey. Okey, sama dengan negatif 40 per 25. So dekat sini cikgu tak tukar dia. Sepatutnya cikgu kena tukar unit dia dulu Tukar unit tak kilometer per minit. Okey. Kita cuba dulu, kita tengok jawapan dia. So T tolak 30 bawa naik atas lah. Okey, maksudnya negatif 20, yang ni darab silang 25 bahagi dengan negatif 40 sama dengan T tolak 30. So kat sini kita boleh selesaikan lah. Negatif-negatif kita buang Okey, so tekan kalkulator. 20 darab dengan 25. Okey, 20 darab dengan 25. So kita akan dapat 500 bahagi dengan 40. Okey, so kita dapat 12.5. Okey, 12.5. So dekat sini negatif 30 bagi sebelah. So kita tambah dengan 30. So kita akan dapat 42.5 besarnya. Okey. So cikgu betulkan sikit lagi. Kita tengok kita cek balik. Okey, cikgu betulkan balik. So yang ni adalah bas. So ni adalah bas Okey, ni sebenarnya soalan ni mudah ni. Sekejap. So ni adalah bas, ni adalah kereta lah. Okey, kereta. Okey, so kereta ni kereta ni halaju ni dia sedang berehat lah. Dia sedang berehat. Patut dia tak boleh tolak 30, dia kena tolak dengan kosong. Dia sedang berehat. So bila pelajar tekan kalkulator akan dapat T sama dengan 12.5. Okey, so cikgu nak fahamkan pelajar cikgu nak fahamkan pelajar lagi sekali. Okey, so lagi sekali minta maaf pelajar mungkin agak panjang. So kita nak koordinat T ni dekat sini. So koordinat T ni, so kita tahu T 20 koordinat dia dekat sini. Okey, so first kali kita boleh cari kecerunan dekat sini lah. Okey, kecerunan dekat sini. Ini koordinat dia 0, 40. So koordinat dekat sini 25, 0 So kalau kita nak cari kecerunan, M sama dengan Y2 tolak Y1 dah. X1 Y1 X2 Y2. Senang Y2 tolak Y1 maksudnya 0 tolak 40 bahagi dengan 25 tolak dengan 0. So pelajar akan dapat negatif 40 per 25. So yang ni adalah kecerunan dekat sini lah. Okey, so kita tahu kalau nak cari koordinat dekat sini, kecerunan dia kita dah ada. So kecerunan ni adalah negatif 40 per 25. So nak cari koordinat dekat sini boleh lah. So yang ni kita tukar balik. Ni X1 Y1 Okey, so kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So kita nak cari koordinat T tu senang. So kecerunan dah ada, negatif 40 per 25.
25 sama dengan Y2 dia berapa? 0. Tolak Y1 dia berapa? 20. Okey, per dengan X2 dia 25. 25 tolak dengan T. So yang ni kita darab silang seperti biasa. So kita akan dapat koordinat T itulah. Okey, so cikgu selesai sampai habis So yang ni buat naik atas. So 25 tolak dengan T. Okey, yang ni kita darab silang lah. So bila kita darab silang 25 darab dengan negatif 20. So 25 darab dengan negatif 20. So pelajar akan dapat negatif 500. Kita bahagi dengan 40 Kita bahagi dengan 40. So bahagi dengan negatif 40. So pelajar akan dapat 25 tolak T sama dengan dekat sini 12.5. Okey. So 12.5 ni adalah jawapan dia sebenarnya ni kat sini ni. 12.5 ni adalah jawapan dia lah. Okay, ni adalah jawapan dia. So yang dekat sini kita abaikan sebab objek ni dia sedang berhenti. Okey. So yang ni yang cikgu dapat yang ni yang cikgu dapat. Mungkin pelajar ada kaedah yang lebih mudah untuk dapat. So pelajar boleh cari solution lah. Cari solution dia macam mana nak kira, dan pelajar boleh komen dekat bawah. So yang ni je cara yang cikgu ada. Mungkin pelajar ada kaedah yang lebih mudah. Okey, seterusnya kereta tersebut berhenti seketika di stesen minyak. Okey, so ni kereta dia berhenti seketika stesen minyak. So nyatakan tempoh dalam minit kereta tersebut berhenti di stesen minyak. So berapa lama dia berhenti. So yang ni tolak dengan yang ni lah. Okey. So senang bila kita dapat nilai T tu just 12.5 tolak dengan 10 lah. Kita akan dapat 2.5 lah. 2.5 minit. Okey, hitung laju purata. So laju purata, so bila ada perkataan saja purata okey, laju purata sama dengan jumlah jarak. Mesti ada perkataan jumlah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa lah. Okey, so dekat sini pelajar kena hati-hati juga sebab dia kilometer per jam. Okey, soalan yang dia bagi kilometer per minit. So mesti bagi 60 lah. Okey, hitung beza laju purata dalam kilometer per jam antara bas dan kereta. So kena cari satu-satu So kita cari laju purata bas dululah. Okey, bas. So jumlah jarak bas ni. So bas daripada atas ke bawah kat sini So jarak dia 40 lah. Okey, 40 bahagi dengan tempoh masa dia 30 bahagi dengan 60. 30 bahagi dengan 60. So pelajar boleh tekan kalkulator dululah. So kita cari bas. Okey, 40 bahagi dengan 30 per per 60. So pelajar akan dapat 80 lah. Okey, bas laju purata dia 80. Okey, so kereta sama juga jumlah jarak dia. Kereta jumlah jarak daripada sini ke sini sama je. Okey, jumlah jarak dia 40. Okey, masa untuk kereta tu, so dekat sini masa dia 30 juga. Okey, 30 per 60. So kenapa jawapan dia kosong So kita akan dapat 40. So kalau dia tanya beza laju purata, so kita tolak. So jawapan dia kosong. Ada sedikit kesilapan lagi. Kereta, sekejap. Kereta kat sini jumlah jarak bahagi dengan ni jumlah
apa bas ni 25 minta maaf pelajar patut jawapan dia kosong. So jawapan dia kat sini ni bukan 30, kat sini 25 ni. Ni jumlah masa dia ni. Untuk bas ni jumlah masa dia 25. Okey, so cikgu tekan kalkulator lagi sekali, minta maaf pelajar So 25 40 bahagi dengan 25 per dengan 60. Okey, so pelajar akan dapat 96 lah kat sini. So kalau dia nak beza 96 tolak dengan 80, so kita akan dapat 16 beza dia 16 km per jam. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. Cuma confuse untuk soalan ni, cikgu minta maaf. So kalau pelajar ada sebarang masalah, pelajar boleh komen dan hantar di Telegram cikgu lah. Okey, itu saja 4 soalan daripada cikgu. Terima kasih semua. Diharap video cikgu membantu. Selamat menonton. Assalamualaikum.